Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sidang Maghrib yang dirahmati Allah, juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti daras pada malam ini secara langsung dalam talian media sosial. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum ini kita telah mendengar berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau nasihatkan kepada kita semua berkenaan dengan wuduk, berkenaan dengan solat, berkenaan dengan mendirikan masjid, dan begitu juga berkenaan dengan adab-adab masjid. Dan insya-Allah mulai pada hari ini, kerana sebentar lagi ataupun beberapa hari lagi tamu yang sangat berberkat akan bertamu kepada kita semua, iaitu bulan suci Ramadan. Ya, Mas Saleh? Bulan suci Ramadan yang selalu bertamu kepada kita setiap tahun. Setiap tahun akan datang menghadirkan diri kepada kita semua. Maka saya merasa perlu untuk berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan ibadat puasa ini. Apa sebenarnya ibadat puasa ini, kenapa diwajibkan, bila perlu kita laksanakan ibadat puasa, kepada siapa ibadat puasa ini wajib, dan begitu juga hadis-hadis lain berkenaan dengan keberkatan-keberkatan yang akan diperolehi bagi seseorang yang mengerjakan ibadat puasa. Jadi insya-Allah mulai pada hari ini kita akan mendengarkan beberapa hadis sabda suci Rasulullah SAW berkenaan dengan ibadat puasa ini. Namun begitu, sebelum kita pergi lebih lanjut, ingin saya kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian kepada mereka yang kadang-kadang lupa, puasa ini rukun yang keberapa dalam rukun Islam. Tuan Salih dah begini dah. Dia kena tanya. Rukun yang keberapa agaknya Tuan Salih dalam rukun Islam? Cuba. Selalu lupa. Hai, Tuan Zahar. Yang ketiga. Yang kelima tu dah pergi haji dah. Rukun yang ketiga di dalam rukun Islam. Pertama, kita mengucap 2 kalimah syahadat, kemudian kita semayang 5 waktu sehari semalam, kemudian berpuasa, membayar zakat dan mengerjakan haji ke Baitullah. Jadi ibadat puasa ini merupakan rukun yang ketiga di dalam rukun Islam. Saidi, ingat ya, jangan salah pula, yang rukun kelima pula. Rukun ketiga dalam rukun Islam, ibadat puasa ini. Dan ibadat puasa ini adalah merupakan satu ibadat yang memang kita laksanakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang lain tu ibadat puasa tu, ibadat yang lain-lain tu zakat, kita bayar zakat untuk kemajuan kerohanian kita. Begitu juga solat. Tetapi ibadat puasa ini satu ibadat yang memang kita segala apa yang halal itu untuk kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa dia menjadi haram. Makan minum itu satu perkara yang halal. Tapi dalam kita keadaan berpuasa itu adalah merupakan satu pekerjaan yang haram untuk kita lakukan. Kita tinggalkan semua nafsu-nafsu kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau bersabda, bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa semua amal ibadat, semua pekerjaan-pekerjaan Bani Adam itu adalah untuk dirinya sendiri, kecuali ibadat puasa. Jadi puasa merupakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala sendiri akan menjadi ganjarannya, di mana Allah Taala akan menampakkan tajaliatnya kepada kita semua, kebesaran-kebesarannya kepada kita semua.
Kerana kita melaksanakan ibadah puasa dan kita meninggalkan segala hawa nafsu kita demi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, demi untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan Ramadan ini merupakan ataupun puasa bulan Ramadan ini merupakan puasa yang sangat berberkat. Kerana Rasulullah ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan fadilat ni, kebesaran fadilat ni bulan Ramadan ini. Di mana di dalam bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan syariat ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Al-Quran itu mula diturunkan oleh Allah Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, di mana ayat dalam surah Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di sini jelas kepada kita semua bahawa Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kita tahu kan Al-Quran merupakan satu mukjizat yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW yang mengandungi segala peraturan-peraturan untuk umat manusia sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau umat manusia meninggalkan, terutamanya khususnya orang-orang Islam meninggalkan Al-Quran ini, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Segala ibadat-ibadatnya pun tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala dan akan menjadi sia-sia. Oleh kerana itulah Al-Quran ini merupakan satu syariat, kitab syariat yang paling sempurna yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW yang di dalamnya mengandungi peraturan-peraturan yang apabila kita melaksanakannya maka kita akan dapat sampai kepada Allah Ta'ala. Dan syariat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini. Di mana seperti mana ayat yang saya tilawatkan tadi, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan ini di dalamnya diturunkan Al-Quran untuk apa? Untuk petunjuk bagi umat manusia. Hudan linnas. Quran ini adalah petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan merupakan satu keterangan daripada petunjuk itu. Satu perkara yang sangat jelas. Al-Quran ini satu perkara yang sangat jelas di mana di tempat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran ini merupakan satu petunjuk yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan Al-Furqan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara yang sangat penting harus kita fahami. Apa keberkatan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan ini? Apa fadilat yang terdapat dalam bulan suci Ramadan ini? Ianya adalah dalam bulan suci Ramadan inilah diturunkan satu mukjizat yang paling sempurna ataupun satu syariat yang paling sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun nar wa suffidatis syaitan." Bahawa apabila tiba bulan Ramadan ini, bila datang bulan Ramadan ini, maka akan dibukakanlah pintu-pintu syurga. Sebab itulah kalau kita melihat bulan Ramadan ini memang meningkatkan ibadat kita melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Kerana kita nak mendapat keridaan Allah Ta'ala, kita nak mendapat syurga Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW lebih lanjut lagi bersabda bahawa akan ditutup pintu neraka. Memang Allah Ta'ala itu membuka pintu seluas-luasnya, pintu syurga. Siapa yang nak datang-datang? Tapi dengan melaksanakan ibadat puasa itu. Dan di bulan suci Ramadan ini syaitan-syaitan akan dibelenggu, akan diikat. Maksudnya orang yang berpuasa ini tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi ini lagi satu kelebihan bulan Ramadan ini. Tadi kita dah tahu bahawa bulan Ramadan ini bulan di mana diturunkan Al-Quran. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kemudian apabila tiba bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW bersabda bahawa pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka akan ditutup dan syaitan akan diikat.
Dengan kata lain, di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk meningkatkan ibadat-ibadat kita. Dan ibadat yang kita lakukan ini hanya semata-mata untuk meraih keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lain. Bukan untuk meraih kepujian orang-orang lain, bukan kita puasa itu kerana itu merupakan satu adat, tidak. Tetapi memang kita melaksanakan ibadat puasa ini hanya semata-mata untuk meraih keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kepada siapa pula ibadat puasa ini wajib? Itu pun kita perlu tahu kerana zaman sekarang ni macam-macam orang buat. Orang yang tidak wajib berpuasa pun dipaksakan untuk berpuasa. Bulan suci Ramadan ini ataupun ibadat puasa ini wajib bagi orang-orang Islam yang telah cukup umurnya. Ini satu perkara yang selalu harus kita fahami. Yang sudah baligh, yang sudah cukup umurnya. Budak-budak kecil tidak wajib puasa. Dan jangan kita paksakan anak-anak kita yang belum tahu apa-apa lagi, dia tidak faham. Dia belum balik lagi, belum cukup umur untuk dia berpuasa. Jangan kita paksakan. Kalau kita melihat sekarang ni banyak ibu bapa yang memaksa anak-anak mereka berpuasa. Masih lagi dia dah 1, dia dah 2, dia dah 3, belum lagi balik, mereka tidak faham lagi apa ibadat puasa itu. Tapi ibu bapa telah mewajibkan mereka berpuasa, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan bagi mereka yang masih kanak-kanak lagi. Untuk kita memberikan tarbiyat itu boleh saja. Tapi jangan kita paksakan budak tu dah kesian dah pukul 12 tengah hari, dia dah nak makan dah lembik dah. Kita sebagai ibu bapa, ada ibu bapa yang memaksakan, jangan, teruskan. Nanti dapat pahala. Bukan dapat pahala situ. Mendapat kemurkaan Allah Ta'ala kalau kita memaksa anak yang masih kecil, yang belum tahu apa-apa, yang belum balik untuk berpuasa. Kerana puasa ini diwajibkan kepada mereka, orang-orang Islam yang telah baligh. Kemudian dia sedar, akal ni boleh berfikir. Maksudnya dia tidak gila, dia siuman, bukan dia tidak siuman. Kalau tidak siuman, orang itu tidak wajib berpuasa, walaupun dia dah balik, walaupun dia seorang Islam. Kerana dia tidak sedar. Jadi puasa ini untuk orang-orang yang dah cukup umur, untuk orang-orang Islam yang cukup umur, kemudian dia siuman, kemudian dia sihat. Kalau dia sakit, Allah Ta'ala sendiri memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang sakit. Kau boleh tinggalkan puasa, tapi apabila kamu dah sihat nanti, kamu ganti puasa itu di hari-hari yang lain. Ini dalam Al-Quran. Kemudian mereka-mereka yang musafir. Mereka-mereka yang musafir ini jangan dilarang oleh Allah Ta'ala berpuasa. Perlu kita ingat, ibadat puasa ini adalah merupakan satu perintah daripada Allah Ta'ala dan melarang orang-orang yang sakit dan berpuasa dan musafir untuk berpuasa juga merupakan perintah daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan kita, ini kita musafir tapi kita sihat, kita nak puasa juga, tak. Allah Ta'ala sendiri melarang. Nanti kamu dah jadi mukim, dah jadi memang balik kamu punya tempat, kamu boleh melaksanakan ibadat puasa dan penuhkan ibadat-ibadat puasa yang telah kamu tinggalkan ketika kamu bermusafir ataupun ketika kamu sakit. Jadi ibadat puasa ini untuk orang-orang Islam yang balik, yang mukim, yang tinggal di tempat dia sendiri, dia bukan musafir, yang sihat tubuh badannya, akal fikirannya sihat, dia diwajibkan untuk berpuasa. Bagi orang-orang yang sakit dan musafir, dia tidak perlu berpuasa, dia boleh ganti ibadat puasa ni di hari yang lain. Kemudian, bagi orang-orang yang dah lanjut usianya, memang tidak ada harapan lagi untuk mereka berpuasa walaupun di bulan-bulan yang lain, maka bagi mereka tidak perlu berpuasa lagi, mereka boleh membayar fidyah. Dan begitu juga bagi mereka yang memang sakit untuk selama-lamanya. Dia perlukan masukkan obat setiap masa. Maksudnya setiap 2 hari dia kena masukkan dia. Jadi itu katanya penyakit yang jangka masa panjang. Itu pun tak perlu berpuasa, dia boleh membayar fidyah. Jadi
puasa memang wajib, tetapi bagi orang-orang yang tertentu seperti mana yang saya katakan tadi, yang saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan seperti mana saya katakan tadi, bagi orang yang tua yang memang tidak ada harapan lagi untuk berpuasa, maka mereka tidak perlu melaksanakan ibadah puasa, tetapi mereka cuma membayar fidyah. Kemudian bila pula kita boleh mula berpuasa? Itu puasa bulan Ramadan ni. Bukan kita suka-suka je. Tapi Rasulullah SAW bersabda bahawa apabila kamu dah nampak bulan Ramadan itu, anak bulan Ramadan itu, maka kamu boleh, sudah wajib memulakan ibadat puasa. Jadi sebab itulah kita dalam memulakan bulan suci Ramadan ni, sehari sebelum itu kita akan melihat anak bulan. Kerajaan akan, di mana-mana kerajaan Islam akan mengadakan melihat anak bulan untuk menentukan mulanya bulan suci Ramadan. Ini sesuai dengan sabda suci Rasulullah SAW, la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kamu berpuasa sehinggalah kamu dah melihat anak bulan. Jadi bila dah melihat anak bulan tu, mereka dah nampak, mereka akan umumkan. Seperti mana kita di Malaysia ni, begitu juga di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan sebagainya, kita akan lihat anak bulan, nampak, dia akan umumkan. Kalau tak nampak pun dia akan umumkan, berarti lusa akan berpuasa. Jadi kita tidak boleh ikut suka hati kita, hari ni dah 1 hari bulan bulan 1 hari bulan Ramadan dah masuk, kita puasa tanpa dia melihat anak bulan. Tidak. Dari kini kerana Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semua bahawa jangan kamu berpuasa sehinggalah kamu melihat anak bulan. Itu anak bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk hari ini saya hanya sempat berkongsi 3 perkara, bahawa keberkatan bulan Ramadan dan kepada siapa ibadat puasa itu diwajibkan, kemudian bila kita harus ataupun kita wajib memulakan ibadat puasa kita. Jadi insya-Allah di hari-hari yang lain kita akan berkongsi lagi berkenaan dengan sabda-sabda suci Rasulullah SAW berkenaan dengan ibadat puasa ini. InsyaAllah saya akan cuba kongsi di dalam bahasa Urdu sedikit supaya orang-orang bahasa Pakistan dapat mengikuti daras kita pada malam ini. Ye aaj ke jo daras hai, ये रोज़ा के बारे में इंशाल्लाह, जैसे आप सबको मालूम है, एक मुआज़िज़ मेहमान हमारे ज़िंदगी में आने वाले हैं और वो माह रमज़ान यानी रोज़ा। इस्लामी इबादत का दूसरा अहम रुकन रोज़ा है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें नफ्स की तहज़ीब, उसकी इस्लाह और क़ुव्वत बर्दाश्त की तरबियत मद्देनज़र होती है। इसके बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस दिन में मुजाहिदत ना हो वो दिन हमारे नज़दीक कुछ नहीं। इसलिए दिन में मुजाहिदत होना चाहिए, कोशिश जुदोजहद होना चाहिए। नमाज में भी हम जुदोजहद करते हैं और इसी तरह बाकी इबादत, ज़कात भी हम जुदोजहद करना पड़ेगा। पहले हम पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम पर ज़कात वाजिब है जब निसाब पर पहुंच जाए। और इसी तरह जब क्या नाम है, हज करने के लिए जाना हो, वो भी, उसमें भी जुदोजहद होते हैं। तो इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस दिन में मुजाहिदत ना हो वो दिन हमारे नज़दीक कुछ नहीं। तो इसके बारे में, रोज़ा के बारे में कुछ हम सबको पता होना चाहिए। रमज़ान के रोज़े के बारे में, उसमें क्या क्या फजीलत होती है। माह रमज़ान को खुदा ताला ने एक अहम और बबरकत महीना करार दिया है। ये अल्लाह ताला ने खुद करार दिया है कि माह रमज़ान एक बबरकत और उसमें बहुत अहमियत रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुरान के नुज़ुल का आगाज़ इसी महीना में होते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बैयिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। यानी रमज़ान के महीना में, उसी महीना में अल्लाह ताला ने कुरान को नज़ल किया और ये लोगों के लिए हिदायत है। इसलिए हम
माह रमज़ान में हम यही कोशिश करते हैं कुरान मजीद को ख़त्म करना, उसकी तिलावत को ख़त्म करना। तो इसलिए ये बहुत बड़ी फजीलत है जो अल्लाह ताला ने माह रमज़ान के लिए ये मुकर्रर किया कि उसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नज़ल किया, हुदा लिन्नास, यानी लोगों के लिए हिदायत है। और जैसे हम सबको मालूम है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये एक बहुत बड़ी शरीयत है जो अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, वो कुरान की शक्ल में, जिसमें पूरे कुरान में उसमें तालीम पाया जाता है कि हम किस तरह अल्लाह ताला तक पहुंचना, और अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए हम कुरान करीम की जो भी तालीम है उस पर अमल करना, तब हम अल्लाह ताला तक पहुंच सकता है। और रोजा किस पर फर्ज होते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। रमजान के रोजे हर बालिग अकल तंदुरुस्त मुकीम मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज हैं। मुसाफिर और बीमार को ये रियायत है कि वो दूसरा अय्याम में उन रोजों को पूरा कर लें जो उस माह में उनसे रह गए हैं। मुस्तकिल बीमार जिन्हें सेहतयाब होने की कभी उम्मीद ना हो, या ऐसे कमजोर ज़ाइफ बाद में भी रोजा रखने की ताकत न मिले, इसी तरह ऐसी मर्जिया और हमला जो तसलसल के साथ उन अवारस से दो चार रहती है, ऐसे माजूर हस्बे तौफीक रोज़ों के बदला में फिदिया अदा करे। अगर उसके उम्र काफ़ी है, उसके रमज़ान के बाद भी उसके लिए उम्मीद नहीं कि वो रोज़ा रख सकते हैं, उन लोगों के लिए रोज़ा फ़र्ज नहीं। और इसी तरह जब बीमार हो, मुस्तकिल बीमार हो, उसके लिए भी रोज़ा फ़र्ज नहीं, उसके लिए फिदिया देने काफ़ी है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो इस दरस को सुन रहे हैं, अगर आप बालिग हो चुके हैं और अकल तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है, आप पर फर्ज है कि रोज़ा रखना। कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। कोई भी अफराद अहबाब जमात इस बरकत से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक ऐसी महीना तैयार किया है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकतें तैयार की हमारे लिए। इसलिए हम इस महीना को अच्छी तरह इबादत करें और रोज़ा रखने की कोशिश करें। कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और दुआ करें कि हम पूरे महीना में, माह रमज़ान में, अल्लाह ताला हम सबको अच्छी सेहत अता फरमाए, ताकि हम रोज़ा के माह रमज़ान के रोज़ा हम अदा कर सकें, और इसी तरह हम अल्लाह ताला की खुशनुदी को जज़ब कर सकते हैं। Allah Ta'ala हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mengurniakan kesihatan yang baik kepada kita semua, sehingga kan kita dapat mengerjakan dan melaksanakan ibadat puasa dengan sebaik-baiknya, dan dapat menarik kasih sayang dan kecintaan serta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan demikian bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.